Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi, salam harapan kepada semua rakan-rakan pada malam ini. Dalam suasana cuaca kita siuk ya, musim hujan di Pahang, musim hujan, tapi hari ini alhamdulillah petang tadi hujan, sekarang okey ya. Macam mana tempat dekat Nasir Muda? Nasir Muda bersama kita pada malam ni ya. Nasir Muda, macam mana cuaca di tempat anda? Saya masih bersemangat, kata Nasir Muda. Macam tu lah ya. Salam tuan, katanya. Waalaikumsalam. Syamsuddin Ahmad. Eri Azhar daripada Bentong. Eri pun bersemangat ya. Baru-baru ni saya tengok dalam Facebook, buat program, aktif dengan program ya, bersama dengan ahli Parlimen Bentong ya. Kerja diteruskan ya. Apa pun suasana politik sekarang ini, urusan-urusan politik, keputusan-keputusan penting, kita serahkan kepada pimpinan yang membuat keputusan, walaupun kita ada hak untuk beri pandangan, cadangan dan sebagainya. Tetapi kita yakin keputusan pimpinan bersama dengan jemaah kita yang dalam Majlis Presiden adalah tentunya lebih baik daripada pandangan kita secara peribadilah ya. Namun sebagai penyokong, kita berhak menyatakan pandangan, kritikan, teguran dan sebagainya. Okey. Mosyu, assalamualaikum. Lawan tak lawan gempur, katanya ya. Okey, Nasir Muda, salam strategi politik, katanya. Mat Ali, salam reformasi. Terima kasih. Muhammad Amirul Hakimi bersama dengan kita. Syam Amir juga. Sini hujan, kata Syam Amir. Dekat mana tu Syam ya? Syam duduk kat mana tu? Kita juga ada Izan Yan, Muhammad Hamirul, Zaidi Aris, yang berbahagia Datuk Fauzi Abdul Rahman. Ini saya segan nak cakap ni ya. Orang tokoh penting kita, orang veteran kita, bekas pengerusi keadaan negeri Pahang yang juga mantan ahli Parlimen Indra Mahkota. Sempat juga lah ya, jenguk-jenguk kat Facebook saya. Terima kasih kepada Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman. Seorang pengalaman ya. Banyak mengajar saya tentang politik ya, bagaimana strategi politik, pandangan politik dan sebagainya lah ya. Seorang tokoh veteran, begitu lama dulu dalam UMNO, kenal lama juga dalam keadilan dan terus istiqamah bersama dengan keadilan. Tidak seperti penggantinya di Indra Mahkota ya, Saifuddin Abdullah Pudin. Ini orang yang daripada UMNO masuk keadilan, kemudian bila dapat peluang, nak tamak kuasa ya, dia bagi tempat di dalam parti, jadi pengkhianat pula ya. Patutnya beliau berterima kasih kepada Datuk Fauzi. Datuk Fauzi Abdul Rahman adalah pemegang kerusi Parlimen Indra Mahkota ya, dengan undi yang besar, bertambah undinya. Sebelum itu Parlimen Indra Mahkota ni di bawah YB Azan ya. Bila YB Azan dipindahkan ke Terengganu untuk menjadi pengerusi keadilan negeri Terengganu, Datuk Fauzi jadi pengerusi Pahang kerana bertanding di Indra Mahkota. Beliau memperolehi undi yang begitu besar ya. Dan boleh saja beliau kekalkan pada PRU 14 yang lalu di Parlimen Indra Mahkota ya, dan beliau boleh menang di tempat yang boleh menang di Parlimen Indra Mahkota ni ya. Apatah lagi beliau memang dikenali ya, rumahnya pun di kawasan Indra Mahkota. Beliau punya penyokong-penyokong ya, bersama dengan rakyat-rakyat yang berparti dan tidak berparti suka kepada beliau. Bahkan ahli UMNO yang lama dulu ya, beliau pernah menjadi Aden Besrah sewaktu dalam UMNO. Jadi ramai yang kenali beliau. Beliau boleh menang kalau beliau bertanding lagi pada PRU 14 yang lalu. Tetapi kerana sikap berlapang dada ya, Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman ini memberikan tempat, memberikan ruang kepada Saifuddin Abdullah yang ketika itu di Temeloh pun ditolak ya. Di Temeloh pun ditolak oleh orang Temeloh, bertanding dalam UMNO pun dia kalah kan. Kemudian tidak ada tempat nak bertanding pada PRU 14 yang lalu. Ketika itu Wabi Saifuddin ini adalah Sekretariat Pakatan Harapan. Jadi sebagai Sekretariat Pakatan Harapan ni, parti memandangkan wajarlah beliau diberikan peluang untuk bertanding dan di tempat yang boleh menang ya. Dan Datuk Fauzi ya, bersedia mengosongkan kerusinya, dan Datuk Fauzi daripada Parlimen Indra Mahkota pergi ke satu tempat dun di Sungai Lembing di bawah Parlimen paling besar ya, yang sekarang ini saya sebagai ketua cabangnya. Di Sungai Lembing ini ada satu kubu UMNO daripada dulu lagi ya. Tidak pernah lagi pembangkang merampas
Sungai Lembing, ya. Jadi Datuk Fauzi terjun ke kandang yang kubu UMNO, ya, memperjudikan nasibnya di situ, ya. Dan beliau sedar beliau tidak mudah untuk bertanding di kawasan kubu UMNO, di kawasan yang FEDA, ya, majoritinya FEDA di situ. Apatah lagi sewaktu itu kita belum menjadi kerajaan, ya. Bukan mudah untuk mempengaruhi, ya, mendapatkan sokongan daripada warga FEDA. Tapi Datuk Fauzi Rahman sanggup pergi ke Indra Mahkota, ya, dan beliau kalah di situ, tetapi tidaklah keputusan yang agak baik, ya. Beliau tidak hilang deposit, ya. Jadi tentangan yang diberikan oleh Datuk Fauzi di Sungai Lembing itu amat baik, ya, sehingga ini saya selaku ketua cabang cuba untuk mendapatkan lebih banyak lagi kita punya keahlian kita, ya. Kita nak buka ranting dan sebagainya di Sungai Lembing, dan insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya untuk merampas salah satu DUN di dalam kawasan parlimen paling besar pada PRU yang akan datang. Jadi kisahnya yang saya nak cerita di sini adalah kisah tentang pengkhianatan yang tak kenang budi oleh Wabi Saifuddin Abdullah, ya, diberikan tempat yang sedap duduk, bukan orang Indra Mahkota pun, ya, datang ke Indra Mahkota, dan asalnya memang ditolak oleh cabang sendiri, ya. Cabang Indra Mahkota memang menolak berkali-kali, ya. Cabang Indra Mahkota menolak kehadiran Datuk Saifuddin atas alasan beliau bukan orang situ, bukan ahli cabang ke situ, kerana dia tidak dikenali di dalam mahkota dan sebagainya, ya. Tapi apabila perbincangan demi perbincangan diadakan, akhirnya keputusan parti tetap, ya, iaitu meletakkan Saifuddin di Indra Mahkota, ya, dengan rasa berat hati, tetapi kerana setia dengan Parti Keadilan dan mematuhi nasihat Presiden dan juga nasihat parti, maka Keadilan bekerja seperti biasa memenangkan kerusi Parlimen Indra Mahkota, ya. Jadi kita boleh tanya kawan kita lah, saudara Bung Hatta di antara kawan saya yang sekarang ini naib ketua cabang Indra Mahkota, bersama dengan ketua cabang YB Lee Chin Chong selaku Adun Semambu sekarang ini, ya, yang sekarang ini memegang jawatan Bendahari Keadilan Pusat. Bagaimana bertungkus lumusnya ahli-ahli keadilan di Indra Mahkota memenangkan Saifuddin Abdullah, ya. Tapi apa yang dia balas, ya, beliau menjadi pengkhianat, ya, sehingga sanggup keluar dari parti dan jatuhkan kerajaan yang selama ini memberikan kedudukan kepada beliau. Itu pengajaran bagi kita lah, ya, untuk PRU yang akan datang. Tapisan yang betul-betul rapi haruslah dibuat, walaupun kita tak tahu apa yang ada dalam fikiran seseorang, ya. Kita bersangka baik dengan semua orang, tetapi harus dibuat dengan seketat-ketatnya untuk kita memilih calon-calon bertanding di mana-mana kerusi, ya. Hendaklah kita nilai track recordnya sepanjang dalam parti, ya, perjuangannya, pengorbanannya dalam parti, gerak kerjanya dalam parti, ya. Kita nilai, barulah kita boleh pertimbangkan untuk diletakkan sebagai calon. Kita tak mahu lagi, ya, ada calon-calon yang mudah dibeli, ya, calon yang lupa diri dan sebagainya. Okey, kita juga ada kawan-kawan dekat sini, Azizul Abdul Hamid. Terima kasih Azizul yang sentiasa rajin tengok Facebook saya, ya. Tim Azmin bungkus katanya. Okey, nasi muda yang dalam kota tu Parlimen Kubu Keadilan, ya, daripada ahli Parlimen Azan Ismail, ya. Inilah parlimen yang pertama sekali kita rampas di negeri Pahang, di dalam kota. Kemudian barulah kita dapat Parlimen Kuantan, di mana ahli parlimennya Puan Hajah Fauzah Saleh yang mencipta rekod kali pertama menewaskan calon MCA. Saya pun tak ingat nama dia, Fu Akau, begitulah, ya, calon veteran MCA di Kuantan. Fauzah Saleh menewaskan beliau, ya. Kita berjaya menukar satu kerusi parlimen daripada MCA kepada Parti Keadilan yang berbangsa Melayu, ya. Walaupun kawasan itu boleh katakan bukannya kawasan majoriti Melayu, tetapi kawasan campuran, tetapi kita menampilkan satu calon Melayu di Parlimen Enam Kota, dan alhamdulillah beliau telah menang di sana selama 3 penggal berturut-turut di Parlimen Kuantan. Dan kita masih lagi asalnya kita mengekalkan Parlimen Enam Kota, tetapi oleh kerana pengkhianatan ini kita hilang satu kerusi kerana dibawa lari
oleh Saifuddin Abdullah, ya. Dan difahamkan baru-baru ini saya ada dengar Menteri Besar Pahang sebut Parlimen Dalam Mahkota kemungkinan dikekalkan kerusinya kepada Parti Bersatu. Saifuddin Abdullah akan kekal bertanding di situ. Tetapi bila saya lihat, tanyakan kawan saya daripada UMNO, rakan-rakan saya daripada UMNO, ya, mereka kata UMNO dalam kota tidak akan memberikan laluan yang mudah, ya, kepada Saifuddin Abdullah. UMNO akan tetap menuntut kerusi di Indra Mahkota, kerana bagi UMNO bahawa kemenangan Saifuddin Abdullah ini sewaktu PRU 14 yang lalu adalah di atas tiket keadilan Pakatan Harapan, ya. Dan bahkan sekarang ini Parti Bersatu pun boleh dikatakan tidak wujud di Indra Mahkota, kerana Bersatu yang sewaktu Bersatu bersama dengan Pakatan Harapan, Parti Bersatu itu pun sendiri telah pun dibubarkan, ya, ketuanya pun dah bersama dengan Parti Pejuang. Jadi tidak ada parti cawangan bahagian Bersatu di Indra Mahkota. Mana mungkin UMNO boleh terima Saifuddin Abdullah bertanding atas tiket Bersatu dan kadang jentera saja tak ada, ya, cawangan bahagian dan sebagainya tidak ada di dalam mahkota. Jadi memang betul lah, ya, memang ada hak UMNO untuk menuntut Parlimen Dalam Mahkota. Dan kita bagi keadilan sudah semestinya kita akan mengekalkan kerusi Parlimen Dalam Mahkota dan beberapa pedun yang lain yang biasa kita tandingi, ya, di sana, kerana kita punya prinsip dalam keadilan ini kita akan berlawan. Walau tempat itu kita boleh menang, atau tempat itu kita dah menang, ataupun tempat itu sukar untuk kita menang, kita akan lawan lah, ya. Dan insyaAllah saya rasa di Parlimen Mahkota kita ada lagi harapan untuk kita mengekalkan Parlimen Dalam Mahkota. Dan ramai di antara rakan-rakan, ya, orang lama dalam keadaan Pahang mengharapkan agar Datuk Seri Fauzi ini kembali semula ke arena politik, ya, aktif semula, kurang-kurangnya bertanding semula dalam pilihan raya. Tapi kita juga maklum dan kita juga sedar bahawa salah satu sebab beliau tidak bertanding di Parlimen Dalam Mahkota itu lagi sebab faktor kesihatan. Katanya beliau kalau jadi ahli parlimen terpaksa ulang alik KL kan, jauh dan sebagainya. Jadi beliau berharap untuk bertanding di DUN. Di samping beliau ingin peluang kepada Datuk Saifuddin Abdullah untuk menang di Dalam Mahkota. Tetapi malangnya budi, ya, yang beliau berikan kepada Saifuddin Abdullah langsung tidak dikenang, ya. Usahakan nak berterima kasih, bahkan mengkhianati pula parti, mengkhianati Pakatan Harapan dan mengkhianati kerajaan kita yang ketika itu kita sedang menjadi kerajaan, ya. Ini pengajaran yang besar lah. Okey. Dan saya akan tentukan, ya, sekiranya sama ada Saifuddin Abdullah ini bertanding di atas tiket apa pun di Dalam Mahkota, kita akan tentukan bahawa Saifuddin Abdullah ini, ya, akan kita tewaskanlah di Parlimen Dalam Mahkota. Dan inilah janji-janji rakan-rakan kita di Indra Mahkota. Okey, Bro Handsome, Saifuddin Abdullah kuda saka. I said, ya. Dia ni lah yang nak tukar nama. Dia ingat kita ni bodoh. Dia kata bila kita petikaikan jasa, peruntukan jasa 80 juta lebih, ya, diberikan kepada jasa. Jadi peruntukan ini melampau-lampau sehingga kan bekas pengerusi jasa sendiri, Fuad Zakasi dan juga orang kuat jasa dulu, Lokman Adam, jadi terkejut. Peruntukan yang diberikan kepada jasa itu terlalu tinggi, berpuluh ganda daripada zaman UMNO dulu, kan? Zaman UMNO dulu. Jadi kita petikaikan dalam bajet, dan baru-baru ini di dalam pembentangan bajet, Menteri Keuangan sebut bahawa peruntukan kepada jasa itu dikurangkan. Jumlahnya tidak dibagi tahu dan ini akan dibahaskanlah di dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa nanti, ya. Bermula hari Senin ini perbahasan di setiap kementerian, dan sudah tentunya jasa akan menjadi satu perbahasan yang hangat, ya. Jadi Saifuddin Abdullah ini nak kelirukan kita, ya, dibubar, dikata tukar nama jasa ni kepada JCOM. JCOM, Jabatan Komunikasi Komuniti, ya. Tukar nama aja. Diingat bila tukar nama tu jadi orang kata tak adalah peruntukan untuk jasa, kan? Diingat orang boleh bodoh lah, ya. Orang bodoh macam dia, kan, boleh dipermainkan dengan tukar nama saja, okey, settle masalah, kan. Yang kita petikaikan
kenapa pula kena ada jabatan komunikasi komuniti, ya, sedangkan kita sudah ada di bawah Kementerian Komunikasi kita ada Jabatan Penerangan, ya. Jadi sebenarnya memang masih nak kekalkan lagi, ya, kerana ramai penyokong-penyokongnya, ya, pengkhianat-pengkhianat yang ada di Pahang ni terutamanya, ya, yang menganga mulut nak tunggu dedak masuk, ya. Jadi nak bagi mereka allowance setiap bulan, kena bagi peruntukan kepada jasa, kemudian kita akan lantik mereka sebagai sebagai anggota-anggota jasa di setiap kawasan, ya. Ini cara dia. Sebab itulah bila kita pertikaikan jasa, ubah nama kepada JCOM, Jabatan Komunikasi Komuniti, ya. Apa pun kita tunggu dalam perbahasan bajet bermula Isnin ini, perbahasan di setiap kementerian yang lebih terperinci, yang lebih detail, dan inilah yang akan dibahaskan oleh ahli parlimen kita. Okey, kejap saya baca dulu. J Commission, kata nasi muda. Okey, Rashaidi Azizi, kami anak-anak muda dah tolak PH trademark kencing, katanya, ya. Rashaidi Azizi. Bro Handsome, J Bond, katanya, ya. Okey, tak apalah, itu biasalah tu, ya. Bagi orang-orang walaon yang katakan PH kencing, 22 bulan mereka dah cop kencing, ya. Mereka dah cop kencing. Tapi kalau betul PH ini kencing, mereka tidak akan rampas kuasa dalam masa 22 bulan. Kerana kalau PH ini banyak gagal sebagai kerajaan, itu adalah peluang mereka untuk rampas kembali kerajaan dalam PRU 15 yang lalu, yang akan datang, ya. Tetapi mereka rampas di separuh jalan, 22 bulan mereka khianat, kerana mereka tahu sekiranya dibiarkan PH ini berkuasa, ya, satu demi persatu ada nampak kebaikan, ya, yang akan dibuat, terutamanya bila Mahathir dapat kita desak memberikan jawatannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Jadi kuncinya adalah PH ini mesti dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Barulah nampak apa yang kita nak bawa sebenarnya di dalam kerajaan Pakatan Harapan, ya. Saya tidak menafikan di bawah kerajaan Mahathir ada pembaruan-pembaruannya, tetapi pembaruan-pembaruan yang dibawa, kebaikan yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir ini lenyap akibat daripada tindakan beliau, ya. Di dalam beberapa perkara yang besar beliau kesampingkan, beliau ketepikan, maka ini lebih nampak keburukannya daripada kebaikan yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi tidak ada keseimbangan, ya. Banyak perkara yang kita boleh cerita, saya pernah ceritakan sebelum ini tentang apa yang Mahathir buat yang menyebabkan nama Pakatan Harapan itu terjejas, ya. Tetapi tak sempat kita perbaiki, kerajaan ini telah pun dikhianati, ya. Kerana Mahathir sendiri memberi peluang kepada pengkhianat-pengkhianat ini masuk dengan begitu mudah, ya, untuk merampas kerajaan. Sekarang ini beliau cuba cop kita sebagai pengkhianat kerana kita tidak bangun bersama dengan beliau. Suatu pematangan bajet ini, ya, dalam sokongan untuk mengadakan undi belah bagi, ya, beliau cop kita pengkhianat. Pada punca kemulut politik tanah air ini beliau lah, ya, yang menjadi kita berada dalam suasana yang begitu pelik, ya. Memang kita berada dalam situasi yang begitu pelik, dalam politik yang begitu pelik sekarang ini, ya. Kita tidak seperti zaman-zaman dulu. Dalam politik yang dahulu, ya, kita boleh berlawan dengan UMNO, tidak ada masalah. Tapi sekarang ni berlawan dengan kerajaan yang ada, kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat, ya. Sudah pastinya berdepan dengan suasana kerajaan yang pelik ini, kerajaan yang jadi kerajaan tidak menang pilihan raya, tetapi jadi kerajaan. Perdana Menteri yang tidak ada sokongan pun, tapi jadi Perdana Menteri. Dalam suasana pelik ini sudah pastilah strategi kita, ya, Pakatan Harapan terutamanya, untuk berdepan dengan kerajaan yang pelik ini tidak boleh pakai strategi yang seperti yang lalu. Ya, yang dulu kita berada dalam Pakatan Harapan, kita tahu kalau kita tolak bajet pun kita tahu kita kalah dulu, ya. Sebab itu kita faham setiap kali bentang bajet kita akan bantah, ya, kita akan cuba tolak bajet walaupun kita tahu kita tidak ada sokongan, walaupun kita tahu penolakan kita itu pastinya kalah dalam undian, ya. Tetapi berdepan dengan keadaan sekarang ini, dalam kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat ini, ya, dalam Perdana Menteri yang jadi kerajaan, tetapi Perdana Menteri pun
tidak dapat membuktikan mempunyai sokongan yang lebih, bermakna di luar PH itu sendiri. Di luar PH itu sendiri ada yang tidak bersetuju dengan Muhyiddin. Ada yang tidak bersetuju dengan Muhyiddin. Di kesempatan inilah kita cuba ambil peluang kepada mereka yang tidak bersetuju dengan Muhyiddin ini untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kaedah kita. Kalau kita nak mendapat sokongan di kalangan PH, dia tidak akan bergerak. Jumlah itu tidak akan bergerak. Tunggu sampai PRU15, itulah jumlahnya. Bermakna kalau kita nak dapatkan mandat rakyat ini, kita harus mendapatkan sokongan di luar PH. Ya. Di luar PH ini, mereka ada berpendapat, ya, dari dana isu bajet, mereka berpendapat bahawa mereka tidak suka kepada Muhyiddin. Tetapi mereka tidak mahu menolak bajet yang telah diubah suai berdasarkan pada ketuntutan mereka. Ya. Contohnya seperti UMNO. Ya. UMNO daripada awal-awal bagi tahu dia akan tolak bajet sekiranya tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ya, terutamanya tuntutan dua perkara penting melibatkan KLBSP dan juga moratorium. Ya, di antara tuntutan UMNO yang desak supaya kerajaan tunaikan. Dan ini juga disebut di dalam ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukannya semata-mata permintaan Najib. Ini kalau kita dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia juga menyentuh tentang moratorium, dia juga menyentuh tentang KLBSP dan juga petani, nelayan dan sebagainya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga berpendidikan sama, iaitu kalau mahu kepada sokongan, kerajaan harus mendengar suara daripada pembangkang. Ya? Kerajaan harus mendengar suara daripada pembangkang, terutamanya dalam isu-isu yang dituntut. Kalau Pakatan Harapan menggariskan 6 perkara yang mesti dilaksanakan, ya, yang mesti dipandang serius oleh Kerajaan Perikatan Nasional di dalam pembentangan bajet. Ya. Dan akhirnya, oleh kerana lemahnya Kerajaan Perikatan Nasional ini, kerana lemahnya Muhyiddin ini, kerana takutnya kerajaan ini tumbang dalam bajet sahaja, ya, dalam pembentangan bajet. Walaupun ramai yang berkatakan tidak lulus bajet, tidak bererti Muhyiddin akan gugur sebagai Perdana Menteri. Ya. Mungkin itu salah satu proses, tapi tidak automatik gugur. Ya. Tapi Muhyiddin tahu kesannya. Kesannya sikit sebanyak melibatkan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri sekiranya bajet ini tidak diluluskan. Sebab itu, tak sampai dalam tempoh 24 jam, ya, bukan mudah, saudara, nak ubah balik bajet yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan itu, nak ubah balik, nak pindah balik dalam tempoh tak sampai 24 jam. Maka diubah, ya, dan tuntutan utama daripada UMNO dan juga Pakatan Harapan dimasukkan walaupun secara tak perinci, tetapi dalam pembentangan secara umumnya mereka mengikuti apa kehendak-kehendak yang diminta oleh UMNO dan juga Pakatan Harapan, ya, terutamanya melibatkan moratorium dan juga KLBSP. Sekarang ini pun Najib dah bersuara tentang KLBSP. Ya, kemungkinan ada yang tak layak nak keluar, beberapa syarat-syarat tertentu, beberapa golongan dan sebagainya. Ya. Perkara ini akan timbul dalam perbahasan di peringkat kementerian nanti. Ya. Mungkin akan diperincikan. Begitu juga dengan jasa. Kita minta dikaji semula peruntukan yang begitu tinggi kepada jasa. Dan Menteri Kewangan mengatakan bahawa jasa peruntukannya dikurangkan. Jumlah tidak diberitahu. Akan diberitahu dalam peringkat perbahasan seterusnya selepas ini. Ya. Jadi secara dasarnya bahawa tuntutan-tuntutan kita itu telah pun terpaksa, ya, diikuti oleh Muhyiddin Yassin bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita dah buat perjanjian. Pakatan Harapan menyahut tetah tuanku bahawa menasihati ahli parlimen supaya menyokong bajet atas sebab dalam keadaan COVID ini rakyat perlukan banyak dana, bantuan dan sebagainya. Ya. Sekiranya bajet ini gagal, sikit sebanyak menjejaskan aliran ataupun saluran bantuan-bantuan ini. Ini disedari oleh Pakatan Harapan. Ini disedari oleh Anwar Ibrahim. Ya. Jadi Anwar Ibrahim menyahut, ya, dan juga memandang tetah tuanku itu sebagai satu tetah dari segi positif. Iaitu Anwar Ibrahim menyatakan kita akan sokong mengikut nasihat ke bawah duli tuanku, tetapi dengan ada beberapa syarat yang kita gariskan. Ya. Termasuk juga UMNO membuat syarat-syaratnya.
Ya, janganlah sebab UMNO letakkan syarat, kita letakkan syarat, maka kita dikatakan bahawa Parti Harapan ini menjalinkan kerjasama dengan UMNO. Ini tak betul. Sebab kita tahu UMNO sendiri pun dia tidak berpuas hati dengan Muhyiddin. Dia tidak berpuas hati dengan kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Dan kita sebagai kerajaan Parti Harapan dulu yang dirampas tentunya lebih tidak berpuas hati. Jadi bila sama-sama tak puas hati, kita meletakkan syarat. UMNO meletakkan syarat, kita pun meletakkan syarat. Oleh kerana syarat itu kebetulan sama. Ya, tuntutan itu tuntutan penting dan dalam COVID ini, maka janganlah dikatakan bahawa kita ada hubungan dan juga berpakat dengan UMNO. Ini satu pandangan yang tak betul. Ya. Kalau kita nak pakat dengan UMNO, tak payah tunggu bajet. Masa langkah Sheraton itu hari pun, kalau kita nak pakat dengan UMNO, masa langkah Sheraton itu hari pun, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh saja menghubungi Zahid. Ya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lebih awal, boleh saja menghubungi Zahid, tawarkan Zahid kesnya settle. Ya, bagi tahu kes Ahmad Maslan pun settle. Ya, kes Tengku Mansur settle, semuanya settle. Bagi jaminan pada mereka untuk settle, Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri. UMNO sudah pasti sokong. Kan? Boleh bagi tahu dengan Najib, katakan okey saya jadi Perdana Menteri, saya boleh settle kes rayuan kamu di mahkamah nanti, kamu akan dilepaskan. Boleh saja Anwar membuat perjanjian sedemikian dengan UMNO kalau mahu kerjasama ini adalah untuk kepentingan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi tidak berlaku kerana Anwar ada prinsip. Ya? Jadi bila dalam keadaan bajet ini, prinsip Anwar tidak ada kaitan dengan apa yang UMNO tuntut daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Ya? UMNO tuntut dua perkara yang besar, KWSP dan juga moratorium. Dua perkara ini juga disedari oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan beliau bercakap dalam Parlimen sebagai Ketua Pembangkang dan menyentuh isu ini. Malahan lebih luas kepada isu petani, peladang, ya, pelajar dan sebagainya. Ya. Jadi kebetulan tuntutan itu sama dan Perikatan Kerajaan Perikatan Nasional takut kerajaan ini tumbang, maka diubah bajet itu dan diberikan secara umumnya, secara dasarnya bahawa mereka bersetuju dengan tuntutan itu. Ya. Sebab itulah taktikal Datuk Seri Anwar Ibrahim di saat akhir ini menjadi kekeliruan kepada kita. Ya. Saya sendiri kalau tanya saya secara peribadi, ya, saya lebih suka bajet ini ditolak bukan kerana mereka patuh kepada tuntutan atau tidak. Ya, sama ada mereka patuh ataupun tidak, saya lebih suka bajet ini ditolak kerana dia dibentangkan oleh kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Ini saya dah sebut dan saya pernah tulis, saya pernah kata. Ya, pandangan saya secara peribadi bahawa bajet ini harus ditolak kerana ia dibentangkan oleh kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat dan Perdana Menterinya itu juga tidak mendapat mandat rakyat, bahkan diragui jumlah sokongan kepada beliau. Bagaimana seorang Perdana Menteri yang kita tak tahu jumlah sokongan cukup atau tidak boleh membentangkan satu perkara yang besar dalam negara kita, iaitu melibatkan bajet. Ini jugalah yang disuarakan oleh Tengku Razali. Tengku Razali Hamzah kata beliau mencadangkan agar undi percaya ataupun undi tidak percaya itu dibawa ke Parlimen terlebih dahulu sebelum bajet dibentangkan, sebelum pengundian bajet. Sebab kita nak tahu keabsahan Muhyiddin ini sebagai Perdana Menteri. Ya, betul ke beliau mendapat jumlah yang lebih yang cukup untuk beliau sebagai Perdana Menteri. Baru boleh kita bercerita tentang bajet. Tetapi apabila Tengku Razali bercakap sedemikian, tidak dipedulikan, tidak mendapat respon dan sebagainya. Ya, tidak mendapat respon dan sebagainya. Kerana kita tahu usul undi tidak percaya kepada Muhyiddin telah pun diletakkan di dalam agenda Parlimen, tetapi tak tahu bila untuk dibahaskan. Kemungkinan tak dibahas langsung. Ya, seperti mana RUU dululah, RUU 35 oleh lebay. Sekadar letak dalam agenda, kemudian tangguh sampai kita jadi kerajaan pun. Ya, dan mereka jadi kerajaan pun. Ya, mereka tak sebut lagi tentang RUU 35. Macam itulah juga dengan usul percaya ataupun usul tidak percaya pada menteri ini ada dalam agenda. Speaker kata memang dia letak dalam agenda tapi tak tahu bila untuk dibahaskan.
Ya, sewajarnya itu dulu diutamakan, ya, dibahaskan dan diperlihatkan sokongan kepada Muhyiddin. Betul ke beliau dapat sokongan? Apatah lagi Anwar sebelum ini menyatakan ada SD yang cukup. Ya. Cuma tergendala sampai ke istana, tergendala, di-delay dan sebagainya. Ya. Tapi Anwar menyatakan beliau ada cukup. Jadi sebagai Muhyiddin, beliau kena buktikan bahawa sebenarnya Anwar bohong. Saya yang dapat sokongan lebih. Sepatutnya Anwar yang sepatutnya Muhyiddin buktikan di parlimen. Ya. Tapi beliau tidak berani. Ya, tidak berani untuk membawa usul ini ke parlimen terlebih dahulu. Ya. Beliau takut beliau tumbang sebelum bajet ini diluluskan. Okey, ramai yang tanya saya. Dia kata, kenapa pula kata Anwar ada numbers? Kenapa pula bajet kali ini pembangkang Patah Harapan terutamanya tidak bangun untuk mengadakan undi berbelah bagi? Kalau betul Anwar ada numbers, apa masalahnya? Inilah peluang Anwar tunjukkan numbersnya dan menjatuhkan, menolak bajet yang dibentangkan. Kerana ramai yang tak faham sebenarnya, ya. Kerana kita dalam Pakatan Harapan, kalau kita berurusan sesama Pakatan Harapan, itu mudah. Tapi sekarang ini kita nak dapatkan sokongan di luar Pakatan Harapan. Kerana kalau nak dapatkan mandat rakyat, mahu tak mahu, suka tak suka, kita perlukan sokongan di luar daripada Pakatan Harapan. Dan kita harus faham, yang tidak mengiktiraf kerajaan yang ada sekarang ini, ya, kerajaan yang merentah ini kita gelar sebagai pengkhianat, kerajaan pintu belakang, kerajaan tembok atap, adalah Pakatan Harapan sahaja. Ya, kita menentang Perkhidmatan Nasional ini. Asas yang pertama sekali adalah ini kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Ini pandangan kita dalam Pakatan Harapan. Tetapi pandangan kita ini tidak sama dengan pandangan di luar daripada Pakatan Harapan. Ya. Mereka menentang kerajaan Perkhidmatan Nasional bukan kerana mereka kata ataupun mereka yakin atau mereka tahu, tapi mereka tidak mengatakan mereka lawan Muhyiddin ataupun lawan tidak bersetuju dengan Perkhidmatan Nasional ini atas dasar ini kerajaan bukan mandat rakyat. Ya? Mereka tidak beranggapan demikian. Bahkan UMNO itu sendiri berada dalam kerajaan pintu belakang ini. Mereka menentang Muhyiddin. Mereka tidak suka Muhyiddin. Mereka tidak suka kepada Bersatu, ya, yang menjadi tunjang kepada kerajaan Perkhidmatan Nasional ini hanyalah kerana UMNO tidak diberikan kedudukan yang sewajarnya dalam kerajaan yang ada sekarang ini. Itu asas orang-orang UMNO yang menentang Muhyiddin dan juga menentang Perkhidmatan Nasional. Jadi mereka menentang tidak sama seperti mana kita menentang. Kita menentang kerana kita kata ini kerajaan yang bukan mendapat mandat rakyat. Tetapi UMNO menentang bukan itu. Mereka menentang kerana UMNO itu tidak diberikan kedudukan yang sewajarnya di dalam kerajaan Perkhidmatan Nasional. Sedangkan parti UMNO adalah parti yang paling besar, ya, yang paling ramai ahli parlimennya dalam kerajaan yang ada sekarang ini. Tapi nak jadi timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Bahkan menteri-menteri kanan dikuasai oleh orang Bersatu. Kementerian-kementerian yang penting-penting, ya, diberikan kepada orang-orang Bersatu. Ya. Jadi yang macam PAS tak apa. PAS ni dia tidak ada masalah. Ya, kalau tak bagi jawatan menteri dapat jadi duta pun okey. Sebab tu PAS presiden yang jadi duta saja level dia. Ya, standard dia jadi duta. Timbalan dia pula jadi menteri mewah, ya. Jaga-jaga tong sampah pencemaran, tong-tong sampah ni. Bagi PAS tidak ada masalah, ya. Tidak jadi menteri agama pun tidak ada masalah. Ya. Dapat jadi jaga yadim pun dah satu hebat, besar, ya. Jadi UMNO sebagai parti yang pernah berkuasa 10 tahun sudah pastilah merasa begitu tercabar dan juga merasa seperti dibuli oleh kerajaan Muhyiddin Yassin. Sebab itulah mereka sentiasa tidak bersetuju. Tetapi mereka tidak bersetuju dari segi itu, ya, bukan kerana kerajaan itu mereka anggap sebagai pengkhianat. Ya, kita mengatakan kerajaan Perkhidmatan Nasional ini kerajaan pintu belakang, tembok atap dan sebagainya. Bagi UMNO bukan itu. Ya, bagi UMNO
kerana UMNO itu tidak mendapat layanan yang sewajarnya di dalam Perikatan Nasional. Sebab itu ada beza, ya, ada beza menyokong bajet dengan menyokong Muhyiddin, ya. Jadi di kalangan mereka yang menyokong bajet ini adalah di antara mereka yang mahukan agar peruntukan kepada rakyat, ya, apa yang mereka minta seperti KWSP, moratorium dan sebagainya, itu dapat direalisasikan. Bab menyokong Muhyiddin itu perkara lain. Bagi mereka, aku sokong bajet, tidak semestinya aku menyokong Muhyiddin Perdana Menteri. Ya? Kerana kita kena ingat, UMNO menuntut dengan Perikatan Nasional ini, menuntut dengan Muhyiddin, bukan hanya 2 perkara dalam bajet. Ada perkara besar lagi selain daripada bajet yang UMNO tuntut. Ya? Seperti mana beliau mahukan UMNO diberikan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin masih lagi tak bagi. Seperti UMNO mahukan jawatan-jawatan kanan, ya, kementerian-kementerian yang tertentu. Ya? UMNO juga minta supaya Syahmudin itu dikeluarkan daripada kabinet kerana Syahmudin ni bukan jawatan yang besar dalam parti. Ya? Tidak ada jawatan apa, tak bertanding pun dalam pemilihan parti UMNO. Baru ini pun dilantik sebagai bendahari kalau tak salah. Ya? Itu hanya lantikan dalam parti politik. Bagaimana orang macam ini yang tidak ada pegang jawatan utama dalam parti boleh jadi menteri? Ya? Jadi UMNO tidak puas hati. Ya, ramai pimpinan UMNO, naik presiden UMNO, timbalannya, naik presidennya yang tidak diberikan kedudukan yang sesuai dalam kerajaan perikatan. Ini UMNO tak puas hati dan ini masih lagi belum ditunaikan oleh Muhyiddin. Ya, belum ditunaikan oleh Muhyiddin. Sebab itu saya kata Muhyiddin walaupun dah lulus bajet, beliau tidak boleh tidur lena kerana beliau hanya mempunyai sokongan yang sampai sekarang ini pun walaupun bajet lulus, beliau tidak boleh kata beliau mempunyai sokongan mencuti sebagai Perdana Menteri. Ya. Kebanyakan yang mahu bajet ini lulus kerana memandangkan keadaan COVID semasa, rakyat perlukan bantuan segera dan mereka melihat kepada tetah ke bawah dulu tuanku, sekiranya bajet itu membantu ke arah masyarakat, ya, walaupun tidak 100% yang kita mahukan, tapi sekurang-kurangnya kerajaan peka, ya, kerajaan bertindak atas teguran kita, atas kehendak kita, maka hendaklah disokong. Ini tetah tuanku. Dan Anwar Ibrahim melihat bahawa ada perubahan-perubahan, ya, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional ini yang nampaknya, ya, mengikut selera ataupun tuntutan kita. Jadi kalau kita nak tolak, mestilah kita ada alasan yang kukuh. Apatah lagi apabila ini kali pertama dalam bajet Yang Tuan Agong bersuara. Ya. Jadi kita berdepan dengan keadaan begini. Suasana yang begitu pelik. Suasana politik yang begitu pelik sekarang ini. Jadi strategi lama iaitu bawa saja bajet mesti kita bantah. Saya rasa strategi ini mungkin tidak begitu sesuai dalam keadaan kita sekarang ini. Berdepan dengan sebuah kerajaan yang dikatakan Perikatan Nasional, nak kata Perikatan Nasional tidak Perikatan Nasional, nak katakan Barisan Nasional pun bukan Barisan Nasional, nak kata Muafakat Nasional pun bukan. Ya, ini kerajaan campur aduk, main tak tahulah, ya. Saya pun tak tahu nak sebut apa kerajaan yang ada sekarang ni, sebab kerajaan ini bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Itu asasnya. Itu asasnya. Tetapi kebetulan kita berdepan dengan COVID dan keadaan macam ni menyebabkan sebagai pemimpin, ya, kalau tanya saya sebagai peribadi, saya memang tak setuju bajet tolak. Bukan kerana sama ada dia ikut tak ikut tuntutan kita, kena tolak. Sebab ini kerajaan bukan mandat rakyat. Tapi saya peribadi, saya bukan ahli parlimen, saya bukan menteri, saya bukan apa. Saya tidak fikir tentang tanggungjawab. Saya fikir tentang kehendak kita, ya, saya fikir tentang pandangan kita. Tapi sebagai Anwar Ibrahim, sebagai pertama sekali Ketua Pembangkang, pengerusi Pakatan Harapan, ahli parlimen dan disebut-sebut sebagai orang yang akan diangkat sebagai Perdana Menteri, sudah tentulah tindakan beliau ini mempunyai risiko dan juga beliau memikirkan tentang tanggungjawab. Beliau ada tanggungjawab yang kemungkinan apa yang beliau pandang kita tidak nampak. Bagi kita emosi macam Mahathir. Mahathir dia tetap nak tolak. Ya? Cuba tanya dia sebab apa dia tolak. Dia pun tak boleh kata macam mana nak tolak. Tak tahu. Ya, sebab dia pun tidak ada tuntutan. Dia bercerita tentang beberapa pindaan dan bila kerajaan tunaikan masih lagi nak tolak. Ya?
Jadi kita kena tunjuk bahawa kita Pakatan Harapan bukannya tolak semata-mata untuk naikkan Anwar Ibrahim. Bayangkan kalau itu hari semalam, ya, bayangkan sekiranya Pakatan Harapan menolak juga, ya, walaupun yang kita tuntut itu hampir dipenuhi, walaupun tidak 100%, tapi menampakkan diikuti, dan kita tolak. Rakyat akan kata apa? Ya, rakyat akan kata apa? Bahawa kamu sebenarnya memberikan isyarat ini tidak jujur. Yang sebenarnya niat kamu memang nak tolak. Niat kamu memang sebenarnya untuk kepentingan Anwar Ibrahim. Maaf. Minum dulu. Ramai yang marah ni, marah. Saya tidak ada masalah bagi mereka-mereka yang tidak bersetuju dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Kerana ini ijtihad politik, orang panggil ijtihad politik ataupun tindakan politik. Tindakan politiknya ada kalanya kita betul, ada kalanya kita salah, ada kalanya Anwar Ibrahim bertindak, tindakan politiknya betul, dan ada kalanya tindakan Anwar Ibrahim itu salah, ya. Roslan Ali, minum bang katanya. Okey, terima kasih. Badrul Zaman Mokhtar, politik itu semua pasal persepsi. Okey. Johari Hassan, hai Johari. Roslan Ali. Marah Johari ni sebut pasal lebay, ya. Okey, Farouk Omar, Badrul Zaman Mokhtar, ya. Betul, dalam politik ini adalah persepsi. Di samping persepsi juga kita hendaklah pegang kepada kenyataan dan juga realiti, ya. Bagi kita di peringkat bawahan ini, kita mungkin tidak ada tanggungjawab, kita lebih kepada emosi, ya. Kita rasa tak pernah pun Pakatan Harapan melakukan perkara ini, ya. Dulu kita, walaupun kita tahu kita tak cukup jumlah, walaupun kita tahu kita kalah, tapi kita menentang, kita menentang. Itu suasana dahulu, suasana kita dalam kelompok Pakatan Harapan. Tapi sekarang ini suasana yang lain. Kita berdepan dengan kerajaan yang pelik, ya. Kita berdepan dengan kerajaan yang sebenarnya tak kukuh, ya. Dan kita sekarang ini berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat sebelum PRU 15. Kalau kita tidak bercadang untuk dapatkan balik kerajaan ini secepat mungkin, dan kita cuma mengharapkan PRU 15, tidak ada masalah. Tapi sekarang ini tanggungjawab kita. Ya, tanggungjawab kita. Ada di kalangan kita kata, lupakanlah tentang dapat mandat rakyat ni, kita fokus pada PRU. Itu betul lah. Kita di bawah ini kena fokus. Jentera-jentera kena buat kerja macam biasa. Anggaplah kita ini akan menghadapi PRU dalam masa yang terdekat. Buat kerja macam biasa. Tapi pemimpin, dia tidak boleh berlepas tangan. Ya? Pengkhianatan ini, apabila parti ini telah dikhianati, tanggungjawab pemimpin adalah untuk mendapatkan kembali hak kita, hak rakyat yang telah dicuri, yang telah dirompak. Berusahalah macam mana pun, ikutlah macam mana strategi pun. Langkah pertama kalau gagal, kita pergi kepada strategi yang kedua, strategi yang ketiga dan seterusnya. Tidak semestinya bila buat satu tindakan, ini mesti betul, ini mesti berjaya. Tak semestinya, ya. Berdasar pada situasi semasa. Okey, Anwar telah laksanakan tugasnya. Ya, bila Pakatan Harapan memberi mandat, Anwar carilah sokongan, carilah numbers. Ya, Anwar lakukan. Dan sampai ke peringkat yang kita katakan peringkat paling tinggi, ke istana. Tetapi terhenti di situ. Proses tidak berjalan seterusnya seperti biasa. Ya, terhenti di situ. Mungkin Agong mahukan parlimen, ya, tidak mengganggu parlimen yang akan bersidang untuk bajet ini. Ya, di dalam bajet ini isunya adalah bajet. Ya, bukan isu usul percaya pada menteri ataupun usul untuk menjatuhkan pada menteri atau usul tidak percaya kepada menteri. Ini isu bajet. Bila isu bajet, Anwar kena ketepikan kepentingan diri beliau. Ya, kerana bagi beliau, kalau beliau tolak semata-mata bajet ini hanya untuk beliau menjatuh kepada menteri, ini memperlihatkan persepsi masyarakat akan mengatakan bahawa Anwar ini lebih pentingkan jawatan pada menteri sampai sanggup, ya, untuk menolak bajet yang dalam keadaan negara COVID sekarang ini. Ini persepsi, ya, persepsi. Persepsi ini ada betul, ada salah, ya. Dan masyarakat kita ini lebih kepada persepsi yang dibina.
Apatah lagi kerajaan sekarang ni kerajaan yang memerintah. Dan kita tahu bahawa kerajaan sebelum bajet ini pun mereka dah bersedia untuk nak serang kita. Mereka jangkakan kita akan tolak. Sebab masa kita jadi pembangkang dulu, ya, inilah kerja kita. Inilah kerja kita. Kita kalah ke, kita menang dalam undian, kita tolak. Ya? Dan kerajaan sekarang ini bersedia untuk nak serang kita sekiranya, ya, kita ambil keputusan untuk menolak bajet ini. Dia akan kata, ini Anwar Ibrahim nak kepentingan jadi Perdana Menteri sangat, sampai hak rakyat, peruntukan rakyat dan sebagainya terpaksa tergendala, ya, atas kerana Anwar Ibrahim ini rakus nak jadi Perdana Menteri. Mereka dah bersedia untuk menyerang. Buktinya dalam parlimen baru ini, ya, baru 12 orang, 13 orang yang bangun, ya, daripada Dr. Mahathir dan beberapa orang ahli parlimen amanah yang bangun. Beliau bangun, ahli parlimen ini bangun bukan kerana menyokong ataupun tidak menyokong, ya, bangun hanya untuk membuat undi belah bagi. Belum mengundi lagi, baru nak minta undi belah bagi. Syaratnya kena ada 15 orang yang bangun. Ramai yang bangun kemudian duduk balik bila melihat seolah-olah Pakatan Harapan ini telah buat keputusan supaya tidak ada undi belah bagi. Dan Mahathir, Mukhriz, ya, dan beberapa orang pimpinan amanah yang bangun. Tapi tidak cukup 12 orang. Ya. Itu pun mereka dah cop sebagai pengkhianat. Saya tidak bersetuju apabila mereka-mereka yang bangun ini dicop sebagai pengkhianat. Mereka bukan lagi mengundi. Mereka bukan lagi mengatakan menyokong ataupun tidak menyokong. Ya. Mereka bangun bukan menyatakan sokong atau tidak sokong. Mereka bangun adalah untuk mengadakan, ya, untuk menyokong mengadakan undi belah bagi. Ya. Tapi Pakatan Harapan di saat akhirnya, ya, seperti mana yang kita dengar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dalam kenyataannya, kita dengar kenyataan daripada Anthony Lok daripada DAP, kita dengar juga kenyataan daripada Lee Kek Siang yang baru hari ini keluar, ya, yang menyatakan bahawa pilihan untuk tidak mengadakan undian belah bagi itu adalah pilihan yang terakhir. Ya, bukan yang diputuskan dalam masyarakat Majlis Presiden. Ya, ini sebab tu kita tidak bersalahkan ahli amanah yang bangun. Yang bangun ketika itu mereka berpegang kepada keputusan mesyuarat Majlis Presiden yang asalnya untuk menolak bajet itu. Ya, ketika itu dalam mesyuarat. Tapi Anwar berada dalam parlimen. Apabila dengar, ya, ucapan yang terakhir daripada penggulungan daripada Menteri Keuangan, beberapa pindaan dibuat yang baru itu, banyak sekali pindaan dibuat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan kita. Maka mungkin Anwar berfikiran, apakah wajar kita letakkan syarat untuk sokong bajet, kemudian mereka penuhi sebilangan besar daripada syarat itu, ya, secara umumnya, adakah wajar kita masih lagi nak menolak? Bagaimana kita nak berdepan, nak bercakap ke bawah duli, ya, tuanku, ya? Bukan masalahnya kita ni atas alasan agung, tetapi tetah beliau itu patut didengar juga. Dan kita pun beri jaminan kepada ke bawah duli tuanku bahawa kita akan sokong bajet ini sekiranya bajet ini memenuhi apa kehendak-kehendak kita. Dan bila Anwar dengan pembentangan bajet itu, dan beliau dapati secara umumnya, walaupun tak 100%, walaupun Anwar kata ada beberapa kaedah-kaedah ataupun beberapa perincian lain yang akan kita lawan dalam pusingan yang seterusnya, ya, tapi secara umumnya Anwar kata ada nampak dia bertindak atas apa kehendak kita. Jadi di situ Anwar membuat keputusan di saat-saat akhir mengubah taktikal dalam game tengah bermain, ya, untuk tidak mengadakan undian belah bagi. Jadi bila taktikal dilakukan di saat akhir, sudah pastilah tidak lancar. Macam kita main bola sepak lah kan. Kadang-kadang jurulatih ni bila sebelum game bola sepak ada taktikal yang dia buat sistem macam mana nak main kan. 4-2-4 ke apa ke, okey, kita akan berdepan dengan pasukan lawan, dia gunakan sistem ini, strategi ini, ya. Tapi bila perlawanan tengah rancak, kita tak boleh jadi, ya, pihak lawan pakai taktik yang lain, kita tak boleh guna taktik ini. Jadi jurulatih akan memberi mungkin di Negeri Padang, ya, bertemu dengan ketua pasukan kapten dan sebagainya, atau dalam waktu rehat ke kan, akan bagi tahu kita ubah taktikal, ya, walaupun masa ada berminit lagi. Terpaksa kita ubah taktikal di saat akhir ini untuk kita membendung, untuk kita berdepan dengan keadaan situasi
ketika itu, ya, perubahan taktikal. Sudah pastinya perubahan taktikal ini tidak akan berjalan lancar sebab ia berlaku di saat-saat akhir. Ya, sudah pasti ada pemain yang tidak mematuhi sepatutnya, ya, tugasnya di dalam padang, ya. Jadi sebab itu bila berlaku di parlimen, apabila ada arahan-arahan di saat akhir ini, maka berlakulah yang kita lihat, ya, beberapa ahli parlimen yang berdiri, beberapa ahli parlimen yang berdiri kemudian duduk dan sebagainya, ya. Tapi yang jelas kepada kita adalah ini salah satu juga dari hikmahnya, di mana dalam keadaan Anwar Ibrahim masih lagi, ya, dalam track, on tracknya, ya, bukan untuk menolak bajet tetapi untuk menolak Perdana Menteri. Ya, kita kena ingat asingkan dua perkara ini, ya, kerana Anwar tahu di kalangan ahli-ahli parlimen UMNO itu, ya, mereka mahu bajet ini diluluskan, ya, tetapi belum tentu mereka bersetuju dengan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, ya. Dalam Pakatan Harapan kita mudah, ya, kita tolak kerajaan ini, memang kita tolak kerajaan ini, kerajaan pengkhianat, ya. Tak payah kita nak sebut pasal bajet ini untuk rakyat. Kerajaan itu sendiri, ya, dibentangkan itu sendiri pun pada kita, dia tidak boleh layak untuk bentang, kan ini kerajaan pengkhianat. Ini pendapat kita. Tapi bila kita nak dapatkan sokongan, nak dapatkan kepercayaan, ya, luar daripada Pakatan Harapan, mereka tidak berfikiran seperti kita. Ya, pada mereka bajet ini kalau mematuhi kehendak mereka, ya, yang mereka katakan ini adalah kehendak rakyat, KBSP, moratorium dan sebagainya, kalau ini dipatuhi kena sokong. Tapi sokongan kepada bajet, ya, bukan bermakna semua ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional itu mendukung Muhyiddin. Ini kita kena ingat, ya. Sebab itu Anwar mengambil keputusan, ya, sekiranya beliau menolak bajet pada hari itu, pertamanya jumlah untuk menolak bajet itu tidak cukup. Satu, memang tak cukup kerana UMNO dah cakap awal-awal, ya, seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, UMNO dah bagi hint bahawa bajet ini tolak kerana telah memenuhi kehendak mereka, ya. Jadi tidak cukup di kalangan kita untuk nak menolak bajet. Kemudian bila dah tak cukup, kita akan menjawab atau berdepan dengan tomahan-tomahan mengatakan, apa ni Pakatan Harapan? Kamu kata dengan agung kamu akan sokong sekiranya kehendak-kehendak kamu itu dipenuhi. Dan perkara itu telah pun kebanyakannya telah dipenuhi. Kenapa kamu masih lagi nak menolak, nak menentang? Ya? Kamu ni akan jadi macam-macam lah. Kita pun faham bila main dengan media kan. Bawah Saifuddin Abdullah pula tu, siapa tak kenal kan. Dia dah prepare untuk nak hantar Anwar Ibrahim kalau tolak. Pertamanya kita tak berjaya. Yang kedua, kita kena berdepan dengan tomahan-tomahan ini. Ya? Dan sikit sebanyak kita akan dipandang tidak begitu baik oleh rakan-rakan kita di luar Pakatan Harapan. Sedangkan rakan-rakan inilah yang kita mengharapkan mereka memberikan sokongan kepada kita, ya, bukan parti. Ya, beberapa individu dalam ahli parlimen ini yang nak berikan sokongan kepada kita, yang yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nak yakin kepada mereka bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sanggup mengutamakan, ya, melupakan dulu tentang dirinya, sanggup mengutamakan kepentingan rakyat, dan kita sanggup untuk nak luluskan bajet ini. Tetapi agenda untuk menukar Perdana Menteri, agenda untuk menukar Muhyiddin itu, ya, bukanlah terhenti setakat 26 hari bulan, ya, terhenti setakat semalam, ya. Ianya akan berterusan dan insya-Allah, ya, dalam tempoh seminggu 2 minggu ini, ya, sudah pasti kita akan melihat satu babak demi babak, ya, yang sudah pastinya akan membuatkan Muhyiddin akan merasa tidak lena tidur. Jadi betul, ya, macam saya kata, kalau tanya diri kita sendiri, kita memang rasa kecewa lah. Pertamanya memang tidak pernah berlaku di dalam Pakatan Harapan kita melakukan seperti mana yang kita lakukan pada 26 hari bulan ini, ya. Bagi kita, apa salahnya kalau kita kalah pun, yang penting kita tunjukkan kita bantah, ya. Tetapi suasana sekarang ini, ya, suasana sekarang ini berdepan dengan kerajaan sekarang ini, kita juga ada nasihat daripada istana dan sebagainya. Kalau kita mungkin tidak ada rasa apa-apa, kita rasa lawan tak lawan kan.
Tapi sebagai Anwar Ibrahim, pemimpin, ya, pandangannya sudah pasti tak sama dengan pandangan kita, kerana beliau ada tanggungjawab, ya, tanggungjawabnya kepada parti, tanggungjawabnya kepada Pakatan Harapan, tanggungjawabnya sebagai ketua pembangkang, dan juga tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen, ya. Apatah lagi beliau akan dinamakan di antara yang kita angkat, yang kita mahu angkat sebagai Perdana Menteri. Sudah pastinya beliau terpaksa tunjukkan, ya, tentang tahap profesionalnya, tolak ansurnya, ya, tentang kesabarannya, ketahanannya, ya, supaya beliau boleh pamerkan tidak ada siapa yang boleh mempertikaikan, ya, kredibiliti beliau untuk dijadikan sebagai seorang Perdana Menteri. Beliau tidak boleh dicop sebagai penderhaka istana. Beliau tidak boleh dicop sebagai orang pentingkan diri, tolak bajet buta-buta tuli, ya, kerana Anwar Ibrahim ini bukan seperti Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad ni, kalau tuan-tuan tanya dia kenapa tolak, ya, dalam Facebooknya panjang lebar, beliau kata kita ni pengkhianat kerana menyokong bajet. Sebenarnya yang berada dalam parlimen, kalau kita dengar masa live, ya, seperti mana yang disebut oleh Kit Siang, bila speaker tanya, siapa bersetuju kata bersetuju, siapa tak bersetuju tak bersetuju. Yang kata tak bersetuju tu pun ramai. Ya? Maknanya bantahan tak setuju tu secara lisan ramai. Cuma kita bersetuju tidak ada kan undian belah bagi. Ya? Apatah lagi perancangan perancangan ataupun strategi Anwar Ibrahim ini masih berjalan. Ya? Takkan Anwar Ibrahim nak pamerkan, oh kalaulah Anwar Ibrahim sokong, dah tahu, Anwar Ibrahim tahu dah UMNO tidak akan memberikan tidak akan mentang bajet ini. Ya? Kita dapat sejumlah yang itu. Jadi persepsinya akan kata apa? Muhyiddin akan kata, oh macam ni Anwar kata ada numbers. Banyak ini aja. Ya? Yang sokong beliau. Dia akan pusing kat situ. Padahal tidak ada kaitan, ya, mengundi bajet dengan meletakkan undi kepada Muhyiddin Yassin. Tapi beliau akan mainkan persepsi bahawa oh ini sajalah yang Anwar kata ada numbers yang cukup, numbers yang kuat dan sebagainya. Sedangkan ianya isu yang berbeza. Ya? Menyokong bajet adalah untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Bila kita mengatakan bahawa bajet ini akan kita sokong sekiranya beberapa perkara yang kita tuntut dipenuhi. Dan kita tahu bahawa tidak semua 100% dipenuhi. Ya? Dan beberapa perkara yang dipenuhi itu pun, ya, masih boleh lagi diperbahaskan. Dan janji Datuk Seri Ibrahim kepada pimpinan Pakatan Harapan bahawa di peringkat jawatan kuasa selepas ini, ya, bermula Senin ini, di peringkat jawatan kuasa perbahasan di setiap kementerian, tidak ada lagi, ya, kita mengecualikan daripada undian belah bagi. Ketika itu Anwar kata kita akan adakan undian belah bagi, ya. Sama ada menang atau kalah, kita akan buat undian belah bagi, ya. Di situ kita tunjukkan bahawa kita menyokong bajet bukanlah menyokong ataupun tidak menyokong bukan secara membuta tuli, bukan kerana hanya kepentingan politik semata-mata untuk nak angkat Anwar, untuk nak jatuhkan, hanya kerana nak jatuhkan Muhyiddin, maka kita terpaksa korbankan bajet yang sepatutnya, ya, mungkin dalam bulan 1 ni yang ada dah dapat bantuan dan sebagainya, ya. Kita nak agar ini berjalan lancar dalam masa yang sama, ya. Isu tentang keabsahan Perdana Menteri itu masih lagi terus berjalan, ya. Kerana kita tahu bahawa kita dengar sendiri daripada beberapa pimpinan UMNO, ya, yang menyatakan bahawa menyokong bajet bukan bermakna mereka menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi di sinilah kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin itu perlu ada, di mana mestilah ada keputusan yang boleh orang kata memberi keseimbangan, ya. Untung dan ruginya sudah pastilah ada, untungnya dan ada ruginya. Sekiranya kita menolak bajet, ada kelebihan pada kita dan ada keburukan kepada kita. Cuma pertimbangan Anwar, adakah keburukan itu lebih banyak, ya, lebih besar daripada kebaikan yang kita perolehi, ya. Di situlah pertimbangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan walaupun kita tak setuju, walaupun kita rasa kecewa, sepatutnya kita lawan habis-habisan, kan. Tetapi sebagai ahli parti terutamanya, ya, dan juga kepada orang yang yakin dengan kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menangani situasi politik yang saya rasa memang pelik pada kali ini, ya, berdepan dengan kerajaan yang
agak ganjil, ya, dapatkan sokongan daripada rakan-rakan yang di luar di Pakatan Harapan, maka strategi itu perlulah diubah. Kalau dahulu kita tidak mengharapkan apa sokongan. Kalau kita ada berapa orang dalam Pakatan Harapan, itulah jumlah kita yang ada. Dalam Pakatan Rakyat pun itulah jumlah yang kita ada. Ya, kita tidak memerlukan apa-apa. Sekarang ini tanggungjawabnya adalah untuk mendapatkan mandat rakyat. Ya, kerana pilihan rakyat tidak ada. Ya, nak dapatkan mandat rakyat yang telah pun dirampas. Jadi nak dapatkan mandat rakyat adalah mendapatkan sokongan bukan sahaja daripada Pakatan Harapan. Kalau kita nak dapatkan Pakatan Harapan, itulah jumlah yang kita ada. Dah tentulah mereka akan sokong kita Pakatan Harapan untuk jadi kerajaan semula. Tapi tak cukup. Jadi kita kena dapatkan luar daripada Pakatan Harapan. Ya? Untuk nak angkat Datuk Seri Ibrahim ini, mahu tak mahu mesti dapatkan sokongan luar daripada Pakatan Harapan. Jadi nak berhubung dengan parti-parti tidak boleh. Ya? Majlis Persatuan Harapan sendiri mengesahkan bahawa tidak ada kerjasama secara en blok. Jadi bagaimana caranya? Iaitu dengan cara mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli parlimen, ya, yang yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dan perkara ini tidak mustahil berlaku kerana kerajaan Muhyiddin sekarang ini pun, ya, UMNO sendiri mengesahkan bahawa UMNO tidak berada dalam Perikatan Nasional. Mereka memberikan sokongan atas kapasiti ahli parlimen saja untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kan? Sebab tu selepas langkah Sheraton. Jadi bagitulah yang kita cuba nak lakukan. Yang pentingnya dengan siapa pun kita bekerjasama, yang pentingnya agenda reformasi itu, ya, mestilah dibawa, dan Anwar Ibrahim mestilah diberi peluang untuk melaksanakan apa yang beliau sebut selama ini, bahawa negara ini perlukan reformasi, melibatkan semua jentera kerajaan dan sebagainya. Jadi peluang ini harus kita beri, dan untuk mendapatkan kembali, ya, mandat rakyat ini tentulah banyak caranya, ya, banyak kaedah, banyak caranya, dan perlukan mungkin strategi dan sebagainya. Kalau kita gagal dalam satu strategi yang pertama, kita pergi kepada yang kedua, ketiga dan sebagainya, ya. Jadi kita sebagai rakyat, bila gagal yang pertama, kita kadang mudah putus asa, ya, mudah kecewa dan sebagainya, ya. Jadi kita di bawah teruskan buat kerja, perkuatkan jentera kita, ya, kita anggap bahawa pilihan raya dalam masa yang terdekat, dan serahkanlah kepada pimpinan untuk mereka memikirkan strategi-strategi yang terbaik untuk mengembalikan mandat rakyat ini, ya. Kita sebagai orang bawah bukan tidak boleh bersuara, kita boleh mengkritik, kita boleh menegur, kita boleh juga menyatakan pandangan kita, ya. Tetapi itu hanya pandangan daripada kita peringkat bawahan, yang mungkin tanggungjawab kita tidak seperti mana tanggungjawab pimpinan-pimpinan di dalam Pakatan Harapan, ya. Okey, syahidan syukur. Mohon ahli amanah jangan terikut. Ini Johari Ibrahim Jo, penyokong bijak akan sokong pemimpin bijak. Hizam Maasih, pada minggu depan geng PH akan serang habisan. Okey. Terima kasih kepada kawan-kawan Muza, Amir Faizal, Azmi Ismail, Muhammad Aizal, Wal Muhammad Nasrul Hadi, ya, Faridah Muhammad, Yusri Algom Baki, Sreda Ida, Rizman Abdul Karim, Latif Zaid Pikom, Awal Zahari, Kak Hana juga, Syed Bunjamin, Syed Abdul Rahman, Muhammad Akbar, Abdul Razak Ismail, Muhammad Noor, rakan-rakan yang sempat bersama kita, Bayu Senja, jadi bersama kita, ya. Jadi ada beberapa page yang nampaknya menyerang Datuk Seri Ibrahim, dan kita faham, ya. Jadi kita patutnya berlapang dada lah, ya, kalau ada rakan kita yang merasa kecewa, meluahkan perasaan kecewa mereka dalam Facebook, kita kena faham. Sebab itu janganlah kita pergi hentam terus, ya. Jangan bila dia hentam je kita pun hentam balik. Tak bolehlah. Kita kalau boleh jawab, kita jawab dengan baik, ya. Dan kita kena faham, ya. Kerana ini adalah tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, sudah pastilah meletakkan kesan kepada penyokong, ya. Pertamanya di antaranya penyokong yang begitu teruja sekali, ya, yang begitu cukup menyampah dan juga meluat dengan kerajaan Pakatan Nasional ini. Mereka tak sabar-sabar, ya, untuk melihat kerajaan ini jatuh, ya. Kalau kita di bawah ni yang tidak ada apa-apa ni, ya, tak sabar-sabar
untuk nak melihatkan kerajaan ini jatuh, apakah kita fikir pimpinan-pimpinan kita, terutamanya Datuk Seri Ibrahim yang begitu lama deritanya, begitu lama dizalimi, ya, begitu lama sekali dianiayai, disabotaj, ya, disailang dan sebagainya, ya, untuk nak mendapatkan jawatan Perdana Menteri. Adakah beliau tidak mahu kepada jawatan itu? Apakah beliau tidak mahu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang beliau perjuangkan selama ini? Sudah pastinya beliau berdapat. Tapi beliau tidak seperti kita, ya, dengan emosinya, ya. Beliau seorang yang sentiasa memikirkan apakah tindakan beliau ini, ya, menyebabkan persepsi yang akan memburukkan imej parti, terutamanya Parti Harapan. Apakah tindakan beliau ini akan dilihat seperti orang yang pentingkan dirinya sendiri, ya. Jadi dalam suasana masa bila nak lawan, dalam suasana masa bila kita hendaklah bertenang, ya, dan memikirkan dengan bijaksana. Bab kata orang tu, biarlah kita berundur setapak, ya, untuk kita melangkah beberapa tapak ke hadapan, ya. InsyaAllah kita doakan supaya apa saja tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini yang juga dibincangkan di dalam Majlis Persatuan Harapan, apa saja strategi beliau supaya beliau diberikan kekuatan dan diberikan petunjuk dan hidayahnya, ya. Mungkin banyak perkara kadang-kadang yang dibincangkan, yang ada dalam kepala pemikiran pimpinan kita, tidak ada dalam pengetahuan kita, ya. Dan tak semua perkara itu akan mereka jelaskan kepada kita, kerana kita berdepan sekarang dengan musuh yang penuh helah, musuh yang mengambil kerajaan ini dengan strategi yang jahat, dengan jijik sekali. Jadi nak berdepan dengan orang macam ini juga perlukan satu strategi, dan tak semua strategi itu boleh dikongsikan bersama dengan kita-kita, ya, bersama dengan penyokong di luar. Ada perkara yang boleh kita ceritakan di kalangan penyokong, ada perkara, ya, yang mereka terpaksa rahsiakan, ya, di antara mereka, ya. Soal menang ataupun soal berjaya ataupun tidak, itu bukan urusan, ya. Itu bukan tugas Datuk Seri Ibrahim, ya. Beliau cuma berusaha mengikut, ya, kebijaksanaan beliau untuk melakukan apa saja usaha. Tapi yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata kerajaan ini tidak lama, maka tidak lamalah kerajaan ini. Kalau Allah kata akhirnya Datuk Seri Ibrahim akan diangkat juga menjadi Perdana Menteri, adalah apa juga kaedah yang Allah sendiri takdirkan, maka dia akan jadi Perdana Menteri, ya. Kalau ditakdirkan juga beliau tidak akan menjadi Perdana Menteri, maka beliau tidak akan jadi Perdana Menteri, ya. Jadi inilah yang kita katakan. Tapi janganlah kita terus kecewa. Kalau macam ni tak payahlah kita nak ni, kita terus tunggu PRU, kan. Jadi ini mengatakan seolah kita mudah, ya, mudah mengalah, dan musuh ni mahulah kepada penyokong-penyokong Parti Harapan yang mudah kecewa dan juga mudah mengalah, ya, mudah rasa. Jadi kalau ikut kecewa, memang saya juga adalah antara yang kecewa, kerana saya sendiri berkempen untuk tolak bajet dan sebagainya, ya. Tapi bila kita fikir balik bahawa kekecewaan kita, apakah kekecewaan kita lebih besar daripada kekecewaan yang dialami oleh Datuk Seri Ibrahim, ya. Sudah pasti beliau orang yang paling, kerana ikut kecewa, beliau adalah orang yang paling kecewa, ya, kerana beliau berjuang dalam politik bukan sama dengan lamanya kita berpolitik, ya. Beliau alami penderitaan, ya, penganiayaan, bukan seperti yang kita kadang-kadang tak kena apa-apa pun, ya. Beliau yang banyak berkorban, beliau yang banyak, ya, menghabiskan masa dalam politik, ya. Beliau yang banyak difitnah dan diaibkan. Sudah pastilah kalau nak fikir tentang kecewa, beliau adalah orang yang paling berhak untuk menyatakan kekecewaan. Tapi kita lihat beliau tidak pernah kecewa, bahkan, ya, beliau bersedia untuk diasak sama ada oleh pihak lawan ataupun oleh rakan-rakan sendiri. Beliau masih lagi boleh bertahan, ya. Kerana apa? Kerana beliau mahukan negara ini diselamatkan, beliau mahu melaksanakan agenda reformasi, dan sekiranya rakyat betul-betul tidak mahu menolak, ya, rakyat betul-betul tidak mahu menerima beliau sebagai Perdana Menteri, ya, boleh dizahirkan, ya, di dalam pilihan raya. Tapi masalahnya sekarang ini bukan kita menghadapi pilihan raya, kita menghadapi sebuah kerajaan yang telah merampas kuasa itu daripada kita. Dan Anwar Ibrahim kebetulannya adalah pengerusi Parti Harapan. Jadi beban tanggungjawab, ya, amanah itu terletak di atas bahu beliau untuk mengembalikan semula hak rakyat yang telah dicuri itu. Jadi kita sepatutnya mendoakan supaya beliau melakukan apa saja, ya, usaha dan tindakan. Kita mendoakan agar berjaya, ya. Kita mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada beliau,
ya, untuk beliau melakukan apa saja usaha. Bukan kita memperlekehkan, bukan kita mengutuk ya. Ini kadang-kadang ada yang sampai kutuk, tengok dulu dah buat istana dah tak jadi, kan. Jadi apakah kita mahu Anwar rempuk istana bertemu dengan Agung untuk angkat sumpah, ya. Jadi kita kena faham situasi, ya. Bila beliau menunjukkan beliau telah berusaha sampai ke tahap itu, apakah kita fikir Anwar nak menipu Yang Tuan Agong? Kalau kita fikir logik, beranikah ya nak Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pergi istana hanya semata untuk menipu kepala tuanku? Sudah pasti tidak, ya. Tapi sudah suratan takdir menentukan, ya, masih lagi tak berjaya di tahap itu dan berada dalam parlimen. Dalam parlimen ini dilemanya, adakah kita hendak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim membuta tuli macam tu dengan cara tolak bajet, ya? Dan adakah dengan cara itu Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri, Muhyiddin akan jatuh? Tidak, ya. Jadi pertimbangan itu, ya, pertimbangan itu adalah di dalam pemikiran, ya, di dalam pemikiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Kerana beliau tahu bahawa beliau sekarang ini bukan mengharapkan sokongan daripada Parti Harapan semata-mata, beliau juga mengharapkan sokongan di luar daripada Parti Harapan, termasuk ahli parlimen bebas. Jadi beliau kena tunjukkan bahawa beliau seorang yang proporsional, seorang yang tidak berkepentingan diri sendiri dan sanggup berkorban, ya, sanggup bersabar, ya. Jadi inilah yang cuba dipamerkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita mengharapkan apabila ini dipamerkan, maka yakinan, ya, rakan-rakan kita di luar daripada Parti Harapan akan lebih yakin kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana beliau bukan seorang yang pendendam emosi, ya, main lawan, tak tahu kalu, kan, tak ada punca, jadi inilah yang kita rasakan, dan kita sebagai penyokong, ya, jangan hentikan memberi kritikan, jangan hentikan memberi teguran, kerana kita nak baiki Parti Harapan ini ialah dengan pandangan, teguran dan sebagainya dengan tahap-tahap yang sepatutnya lah, yang sewajarnya, ya. Jadi kadang-kadang bila Anwar buat tindakan, kita pelekeh, ya, macam-macam kita kata. Bila dia tidak bertindak, kita kata, ni tengoklah Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, tapi nak cari sokongan tak mau, duduk diam, ya. Jadi bila orang tu buat kerja, kita pelekehkan. Kita nak bila Anwar buat je mesti berjaya, Anwar buat je mesti berjaya. Bila tak berjaya, tengok Anwar. Tapi kita, apa peranan kita? Apa tanggungjawab kita, ya? Jadi kita sama-samalah patut rasai apa yang beliau rasai, ya. Kalau kita kecewa, kita kena bayangkan, adakah Anwar Ibrahim tidak kecewa? Adakah Wan Izzah tidak kecewa? Nur Izzah tidak kecewa, ya? Tentulah lebih kecewa daripada apa yang kita rasa, kan? Jadi itu yang paling penting. Kalau semuanya ada semangat itu, maka kita tidak akan lemah semangat dan kita akan terus, ya, lawan, dan kita akan lawan, ya. Sama ada kita menang, kalah, itu ada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengharapkan dalam seminggu dua ini ada satu berita yang baik untuk kita. Dalam seminggu dua ini juga kita akan lihat bagaimana Parti Harapan akan terus bekerja memperjuangkan, ya, suara rakyat dalam perbahasan dan sebagainya, ya. Dan kita mengucapkan tahniah kepada semua ahli parlimen yang telah pun begitu berdisiplin, ya, menerima arahan daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam saat-saat akhir, ya. Dan kita juga berterima kasih, ya. Jangan kita menghentam kepada beberapa ahli parlimen, ya, daripada amanah, ya, yang juga bangun, ya. Mereka bangun, mereka juga ada hujah mereka, ya. Kerana hujah itu bukan mereka yang cipta, bukan mereka sesengaja nak bangun, ya. Mereka ada hujah mereka, seperti mana yang telah pun dijelaskan oleh Wabi Khalid Samad. Jadi tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Yang pentingnya Parti Harapan itu masih lagi berada di landasannya, dan kerja untuk mendapatkan mandat rakyat itu masih lagi berjalan, dan yakinlah bahawa Muhyiddin Yassin tidak akan menjadi Perdana Menteri sehingga PRU yang ke-15. Kerajaan Pertahanan Nasional ini juga tidak akan menjadi kerajaan sehingga PRU yang ke-15. Dan yakinlah bahawa sebelum PRU 15 ataupun dalam masa yang terdekat ini, ya, kita akan dapat menyaksikan sesuatu perubahan yang besar berlaku kepada negara ini. Kerana kita yakin bahawa pimpinan-pimpinan kita tidak perlu tumbuh, tidak berdiam diri, tidak makan gaji buta elon sebagai ahli parlimen, duduk saja dan membiarkan bahawa kerajaan ini, kerajaan yang dirampas ini, ya, digunakan dengan semua mahunya
oleh kerajaan Perikatan Nasional, ya, sudah pastinya mereka akan terus berusaha dan berbagai cara, sama ada berjaya atau tidak, mereka akan terus berusaha sehinggalah kita insya-Allah akan diberikan juga kemenangan pada akhirnya. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi sempat bersama dengan saya pada malam ini, dan sekiranya ada tutur kata bicara yang menyinggung perasaan, saya mohon maaf, ya. Syarah syukur itulah bang, saya langsung tak hantam dia orang, tapi dia orang yang hantam dasar Salam Ibrahim. Okey, biasalah tu, ya. Orang kadang ada yang hantam Nabi Ibrahim ni bukan kerana bajet. Contohnya ada beberapa kerat lah di kalangan kita, di kalangan kita baca di Facebook, ya. Mereka hantam Dato' Seri Ibrahim ni awal lagi, ya, sebelum bajet lagi mereka dah hantam dah, ya. Mereka kata mereka ni ahli Patah Harapan, ya, penyokong Patah Harapan, ya. Ahli daripada parti dalam gabungan Patah Harapan, tapi buat dalam Facebook hari-hari hentam Dato' Seri Ibrahim, ya. Kerana nak mempertahankan Mahathir ni, hari-hari hentam, ya. Bila bajet ni berlaku, dia hentam lagi atas bajet pula, sebenarnya bukan kerana bajet, ya. Tak ada bajet pun, memang dia ni kaki hentam. Memang dia ni pemuja pada Mahathir Mohamad. Ini yang sebenarnya, bukan isu bajet. Dijadikan alasan saja, ya, alasan saja. Kalaulah Anwar tolak bajet itu hari pun, puan dia akan hentam juga. Percayalah, ya, kalau Anwar tolak bajet itu hari, dia akan kata, tengok tu Anwar dah tahu tak cukup orang pun nak tolak bajet apa lagi. Oh, sanggup nak tolak bajet, nak jadi Perdana Menteri ni pasal. Ya, sanggup tolak bajet rakyat. Rakyat nak perlukan bantuan COVID waktu COVID ini, tapi Anwar fikir nak jadi Perdana Menteri, sanggup nak lawan tolak bajet. Mereka kata macam tu juga. Ya. Jadi kalau Anwar tolak pun, dia akan kata, Anwar tak tolak pun, dia akan kata. Sebab hati tu, ya, sebenarnya hati kita, ya, hati kita ini memang tak suka pada Anwar Ibrahim, dan kita suka pada Mahathir, ya. Dan Tuhan perlihatkan bahawa itulah level Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Dendamnya, tolak bajet kerana dendamnya, ya, bukan kerana realiti yang berlaku, ya. Jadi bila dia tak berjaya, dan apabila dia lihat dia sendiri pun tidak perancangannya tidak mendapat sambutan, ya, beliau tetap juga menyalahkan kita, tetap juga menyalahkan Patah Harapan, tetap juga menyalahkan Datuk Seri Ibrahim. Itulah dia Mahathir Mohamad, ya. Jadi kalau boleh kita sesama gerakan kita yang lain, ya, tidak perlulah, ya, kita nak peduli kepada berapa kerat orang yang kerjanya siang malam hentam Datuk Seri Ibrahim, ya. Sebab kita tahu, ya, bukan kerana bajet ini, tak bajet pun memang dia hentam, ya. Okey, Muhammad Sri Ahmad, ramai lagi orang macam bodoh tak habis. Banyak kita pasal. Sekian, terima kasih Kamal Hatta. Kamal Hatta. Arun Radin Den Gano, tolong nasihat sikit Mikdad Zakaria tuan, bila baca tulisan dia rasa panah dia. Ustaz Mikdad macam mana, kan? Dia ustaz, kan? nak saudara Ajadi, tak apalah, mungkin kekuatan dia cukup, ya, di Terengganu. Mungkin dia dah berjaya mendapatkan sokongan kuat di Terengganu. Tapi sebenarnya di Terengganu ni sepatutnya kalau kita berdapat bersatu padu, ya, antara amanah dan juga keadilan, memperkuatkan amanah dan keadilan, kita mungkin ada peluang di Terengganu, ya. Sebab apa? Sebab di Terengganu ni UMNO dengan PAS, percayalah sampai PRU yang 15 nanti, mereka tidak boleh kerjasama, mereka tetap akan berlawan, ya. Mak Said awal-awal lagi beritahu semua parlimen UMNO akan bertanding, ya. Di Terengganu akan berlaku macam tu, ya. Apatah lagi apa mereka berdepan dengan PAS, ya. Kita kenal PAS, kita kawan dengan PAS lama, dan kita tahu di Terengganu juga berlaku pertentangan 3 penjuru masa kita lawan Patah Rakyat dulu, ya. Kerusi dah dirunding pun PAS masuk Selang. Masa tu isu Pilkuda lah, komunis dan sebagainya, alasan mereka nak masuk, ya. Jadi apatah lagi bila bertemu dengan Mak Said. Jadi bertemulah Buku Dengar Ruas, ya. Jadi bertemu dengan Mak Said. Jadi kita lihatlah bila pertemuan antara UMNO dan PAS berlaku di Terengganu, sepatutnya amanah dan juga keadilan memperrapatkan kerjasama, ya, mata kerjasama, kerana kita akan ambil peluang di sini, ya. Ambil peluang dalam keadaan mereka akan berperang bersama mereka, ya. Tapi malangnya kita pun, ya, kita pun duk serang orang kita juga.
Ini masalahnya kan. Tapi nak macam mana? Itu dinamakan politik. Ya. Kadang-kadang politik ni lawan dengan kawan pun dah tak kenal kan. Kerana kadang kerana prinsip okey. Kalau kerana prinsip kita bolehlah. Tapi kalau kerana dendam peribadi, kerana kita rasa yalah, kadang-kadang pendapat kita nak orang paksa supaya kita ikut pendapat kita, ya, tidak boleh berbeza pendapat, maka makin hamun pun dikeluarkan, ya. Okey. PAS dah jadi kerbau kata Abdul Wahib. Ni tentera ini sebenarnya. Okey, Abdul Wahib mana tu? Okey, cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah Isnin ni kita akan tumpukan kepada perbahasan di peringkat kementerian, dan kita akan lihatlah ya bagaimana prestasi pengharapan di dalam perbahasan dan juga pengundian. Dan kita jangan harapkan pengundian-pengundian yang seterusnya itu ya, supaya kadang kita bila mengundi je kita harapkan mengundi je mesti jatuh kerajaan. Bukan begitu ya. Bajet ini bukan seperti mana undi percaya tak percaya dengan Perdana Menteri, itu berbeza ya. Yang kita mahu sekiranya tidak mendatangkan keuntungan kepada rakyat, kita akan lawan, dan sekiranya benda itu menguntungkan rakyat seperti mana yang kita hendak ya, dan lakukan, maka kita kena sokonglah ya, kita kena sokong. Okey. Mat Sarjan. Mat Sarjan. PRU15 UMNO dan PAS akan ada problem kerusi. Ya, mereka akan berentaplah. Itu biasalah, kita ada pengalaman ya bersama dengan PAS dalam Pakatan Rakyat dulu ya. Bagaimana beberapa tempat di Aceh ya, Damansara, di Terengganu dah diberikan kerusi masih lagi bertembung ya, dah beri kerusi masih lagi bertembung. Jadi dalam PRU 15 nanti mereka bukan saja berdepan dengan PAS. Kalau mereka terus jalin kerjasama dengan Bersatu, maka kerusi-kerusi di kawasan majoriti Melayu akan jadi rebutan UMNO, PAS dan juga Bersatu. Bersatu pun akan bertanding di kerusi majoriti Melayu. UMNO pun nak bertanding di kerusi majoriti Melayu. PAS pun dah pastinya ya. Mana berani PAS nak bertanding di kerusi campuran, mesti di kerusi majoriti Melayu. Jadi tiga parti ini akan berebut beberapa kerusi majoriti Melayu ya. Jadi MCA tidak masalah. MCA dah pasti akan bertanding di kerusi mana DAP bertanding ya. Termasuk juga dengan MIC. Tapi UMNO, PAS dan juga Bersatu ya. Ini masalah yang sampai sekarang ini mereka pening nak fikir sama ada nak bawa Bersatu ini dalam muafakat nasional ataupun muafakat nasional itu hanya di antara PAS dan juga UMNO. Jadi sekarang ini banyak sangat ya namanya. Muafakat nasional lain, Barisan Nasional itu lain ya, Perikatan Nasional itu lain. Jadi bila banyak macam ni, percayalah dalam PIU akan datang nanti mereka akan kalang kabut, dan di sinilah kita harapkan supaya jentera-jentera kita dapat diperkuatkan supaya kita dapat manfaat daripada perbelahan mereka ya. Kita dapat manfaat itu. Okey. Asal Hawan tak berhati kata kerbau. Kerbau mana pula ni? Kata kerbau. Okey. Okey, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi pada lain masa ya. Ada perkara-perkara yang perlu kita sembang, kita akan sembang. Dan akan semuanya sihat-sihat belaka, dan kita doakan yang terbaik ya untuk negara kita, dan kita doakan sentiasa supaya kita dapat mengangkat Datuk Seri Ibrahim dengan secepat mungkin ya. Itu yang doa yang paling penting sekali. Okey, sekian. Bye bye.